Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Saudara-saudara yang saya amat hormati, tuan-tuan dan puan. Selepas saja viral berkaitan dengan isu skandal rasuah di Sabah, ada yang kata status Ketua Menteri Sabah Haji Jinor dalam bahaya. Bukan sahaja Ketua Menteri Sabah, tetapi mana-mana pemimpin yang terlibat di dalam skandal ini sebenarnya sedang dalam bahaya. Ada yang kata begitu kerana rakyat Sabah memang tidak suka dengan kepimpinan yang kotor. Rakyat Sabah memang sudah muak dengan pemimpin yang korup. Nah, berkaitan dengan ini, kalau benarlah isu skandal rasuah Sabah ini, kalau benar memang nama Ketua Menteri Sabah, nama beberapa adun di dalam video tersebut juga Menteri Keuangan Sabah masih dimanjul, siapapunlah yang di dalam video ini, kalau benar-benar terlibat dengan rasuah ini, menerima rasuah, memberi rasuah, yang penting terlibat dengan rasuah ini, sudah pasti rakyat Sabah mahu mereka digantikan. Kerana itu adalah satu kepimpinan ataupun pentadbiran yang tidak bersih. Rakyat Sabah mahu pemimpin yang bersih. Dalam ruangan komen di dalam channel ini pun ada berkata mereka mahu pemimpin yang bersih. Tapi kita tidak boleh cakap mereka kotor hari ini. Kepimpinan politik di Sabah hari ini kotor. Kerajaan negeri Sabah kotor. Tidak boleh cakap begitu juga kerana belum lagi diputuskan, belum dapat dibuktikan bersalah. Nah, berkaitan dengan ini, status Ketua Menteri Sabah, setelah ada gesaan daripada pemuda UMNO Sabah untuk Haji Ji letak jawatan. Setelah ada gesaan ini, saya pun tanyalah di dalam community channel ini, agak-agak siapa yang layak untuk gantikan Haji Ji. Sebelum ini, mungkin ada yang berkata Iwan Benedik. Ada yang berkata daripada Parti Warisan, Syafiq Apdal, Munira. Ada yang kata Jeffrey Kitingan. Banyak lagi lah calon. Daripada Kementerian Netizen berkata pandangan-pandangan mereka. Kenapa Iwan Benedik pula disebut? Kerana baru-baru ini Datuk Iwan Benedik dilantik sebagai pengerusi Pakatan Harapan Sabah. Agak-agak kalau PH menang TRN Sabah, mungkinkah Iwan Benedik lah yang diangkat menjadi Ketua Menteri Sabah? Jadi berkaitan dengan ini, saya pun tanyalah di dalam channel ini melalui community channel ini, siapa yang layak menjadi Ketua Menteri Sabah kalau Haji Ji letak jawatan? Undian pertama Iwan Benedik, undian kedua Syafiq Apdal, undian ketiga Jeffrey Kitingan, dan yang keempat cadangan Anda. Di dalam 4 undian ini ataupun 3 undian, Iwan Benedik setakat ini belum mendapat undian, manakala Jeffrey Kitingan pula mendapat 11% undian, manakala cadangan daripada netizen pula 22% undian, tapi belum diletakkan cadangannya. Manakala undian yang paling tinggi adalah Presiden Warisan Syafiq Apdal. Adakah Syafiq Apdal di sini mempunyai harapan yang cerah untuk sekali lagi mencipta sejarah menjadi Ketua Menteri Sabah buat kali yang kedua? Berkaitan dengan ini, apa pula pandangan dan komen Anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Pada akhirnya, saudara-saudara, selepas isu skandal rasuah yang berlaku di Sabah, akhirnya kita juga mendengar konspirasi politik untuk menjatuhkan kerajaan negeri GRS, konspirasi politik untuk menjatuhkan Haji Jinor sebagai Ketua Menteri Sabah. Kerana di dalam skandal tersebut juga ada menyebut nama Ketua Menteri Sabah. Tapi kita tak tahulah Ketua Menteri Sabah ini bersalah atau tidak, ataupun beberapa adun yang disebut dan mana-mana pemimpin yang terlibat di dalam video yang didedahkan pemberi maklumat itu
sebenarnya bersalah atau tidak, semua ini hanya akan kita tahu sekiranya mahkamah sudah memutuskan. Sekiranya sampai ke peringkat mahkamah, kalau mahkamah dah putuskan mereka bersalah, di situ barulah kita tahu. Tapi ini satu kejutan bagi pejabat Ketua Menteri Sabah, Haji Nur. Ada satu desakan daripada pemuda UMNO Sabah agar Haji letak jawatan. Pemuda UMNO Sabah desak Haji letak jawatan. Pemuda UMNO Sabah mendesak Ketua Menteri Sabah supaya meletakkan jawatan susulan pendedahan dakwaan skandal rasuah melibatkan anggota Dewan Undangan Negeri. Ketua Pemuda UMNO Sabah, Sufyan Abdul Karim, berkata pihaknya menyuarakan kebimbangan serius terhadap isu-isu yang melibatkan adun-adun Sabah berkaitan skandal Sabah Mineral Management Sendirian Berhad. Katanya, berdasarkan video-video yang tular, terdapat dakwaan salah urus, penyalahgunaan kuasa dan kemungkinan berlakunya penyelewengan dalam pengurusan, memberi kesan langsung kepada rakyat Sabah, dan Haji mesti mengambil tanggung jawab penuh. Oleh itu, Pemuda UMNO Sabah mendesak Haji meletakkan jawatan sebagai Ketua Menteri Sabah agar siasatan dapat dijalankan secara bebas dan telus tanpa mengganggu pentadbiran negeri. Satu siasatan menyeluruh dan bebas dilakukan terhadap organisasi Sabah Mineral Management Sendirian Berhad. Pendedahan hasil siasatan kepada rakyat Sabah kerana rakyat Sabah berhak mengetahui keadaan sebenar dan hasil siasatan dilaporkan untuk mengembalikan keyakinan rakyat Sabah terhadap pentadbiran negeri, katanya dalam kenyataan media. Malaysia kini mendedahkan 7 video penuh dan salinan-salinan dokumen daripada pemberi maklumat berkaitan dakwaan skandal rasuah negeri. Tuan-tuan dan puan yang saya amat hormati, UMNO Sabah dah bersuara. Mungkinkah selepas ini warisan pula ataupun mungkin parti-parti kepimpinan politik di Sabah pula akan bersuara, ataupun mungkin kepimpinan politik seluruh Malaysia dari Semenanjung dan dari Sarawak juga akan bersuara perkara yang sama, iaitu desakan kepada Haji untuk letak jawatan. Nah, kita menantikan apa yang akan berlaku selepas ini. Tapi UMNO Sabah sudah mulai bersuara mendesak Haji letak jawatan. Mungkinkah dengan ini UMNO Sabah bersedia untuk menjadi kerajaan negeri? Itu menjadi pertanyaan persoalannya. Kalau UMNO Sabah jadi kerajaan negeri, bagaimana caranya dan siapa agak-agaknya yang bakal menjadi Ketua Menteri Sabah? Adakah Haji Bung Mokhtar akan bersedia untuk mengangkat sumpah sebagai Ketua Menteri Sabah, atau mungkin daripada parti yang lain, daripada parti warisan? Kita nantikan saja. Tuan-tuan dan puan, apa komen Anda?